Assalamualaikum guys. Okey, hari ni aku akan buat video yang sangat rumit, iaitu video tentang gearbox. Okey, kira-kira gearbox, apa kaitan gearbox dengan kelajuan motor? Gearbox yang macam mana yang sesuai dengan motor korang dan sebagainya. Tapi pada video kali ni aku akan kira gearbox Waisuku standard sahaja dulu. Okey, untuk korang faham konsep-konsep dia. Dan kita akan buat episod yang akan datang lah. Kita akan terus menerus kita akan rungkaikan kelebihan dan keburukan gearbox ni. Okay, so jom aku akan tunjukkan aku punya kira-kira dan terus put into conclusion lah. Okay, jom. Right, so korang tengok pada page yang pertama. Ini ialah konsep yang sangat simple. Okay, di mana yang memusingkan enjin kita, yang memusingkan piston pula, yang menggerakkan piston tu ialah crankshaft. Okey, dan crankshaft ni dia ada gigi dia, iaitu primary gear. Gigi yang sebelum dia transfer power dekat clutch tu ialah primary gear. Okey, primary gear standard Waisuku ialah 25T dan gigi primary clutch, mangkuk clutch tu gigi dia ialah 72T. Okey, lepas tu daripada crankshaft dia pergi dekat clutch, dia transfer. Di sini dah ada ratio 72 dengan 25. Lepas tu dia pergi pula ke gearbox. Gearbox ni dia ada 5 ratio sebab ada 5 gear lah. So dia first, second, third, fourth, fifth. Okey. Lepas tu lepas ke gearbox dia akan pergi ke sprocket. Sprocket ni pun ada ratio. Okey. Sprocket ratio kan. Okey. 42, 14. Ini standard saya standard. Okey. So korang dah faham konsep ni? Okey, so sekarang ni kita nak kaitkan RPM enjin hingga ke kelajuan motor. So ini ada step-step dia. Ini kiraan gearbox lah. Okey, lepas tu kita kira daripada crankshaft ke clutch dulu. Crankshaft ke clutch. Okey, kita pun bahagikan 72. Yang clutch yang besar ni bahagi 25, kita dapat 2.88. Okey, ini dia punya ratio daripada crankshaft ke clutch. Okey, lepas tu kita kira ratio gearbox pula. Okey, lepas tu kita dapatlah gear 1 kan, 34 bagi 12 bagi 2 dapatlah gear 1 gini. Aku malas nak baca. Okey, lepas tu last kali kita kira ratio sprocket. Sprocket dia kita dapat 3 ratio dia. Okey, so kita pun darab semua ratio ni sebab kita nak kira ratio daripada RPM enjin sampai ke pusingan tayar. Dan empat ni kita darab. So kita darab daripada ratio primary gear ke gearbox ke sprocket. Okey. So kita darab semua, yang ni dapat 24.477. Apa 24.477 ni apa benda? Okey, ini ialah pusingan ini ialah ratio. Okey, daripada enjin sampai ke sprocket belakang, sampai ke tayar. Ini ialah ratio dia untuk gear 1. Di mana 24 pusingan enjin tu bersamaan dengan 1 pusingan tayar. Gitu. Okey, faham? Ada yang faham dan ada yang tak faham. So yang tak faham korang boleh search Google pasal ratio lagi lah. Apa benda ratio tu kan. Itu semua ilmu basic. Yang sekarang ni aku nak cerita pasal macam mana gearbox ni berfungsi. Okey, lepas tu second kita darab, kita dapat ratio dia, total ratio dia 16. Ni dapat 12. Ni 4 dapat 9, 5 dapat 8. Okey. Lepas tu kita proceed ke page yang seterusnya, iaitu kira-kira gearbox. Tadi dah kira-kira gearbox. Sekarang ni kita nak kaitkan ratio tadi dengan kelajuan tayar pula. Okey. So aku ambil dua. 1000 RPM dengan 10,000 RPM. 10,000 RPM ni cut off Waisuku kan. So aku ambil 10,000 RPM. Okey. Sebab ada motor yang kalau dah buang cut off tu boleh lah dapat 11 12 kan RPM kan. Tapi kita nak kira motor standard dulu. Okey. Kita belajar basic dulu. Kita kaji benda standard dulu.
Lepas tu, okey, gear 1 kita tahu ratio dia 24.477 kan. Okey, 10,000 RPM. Kan aku cakap tadi, 24.477 ni ialah ratio di mana 24 kali enjin tu berpusing, crankshaft tu berpusing bersamaan dengan 1 kali tayar berpusing. So, bila 10,000 RPM bahagi dengan 24.477 ni, kita akan dapat ini berapa kali tayar tu berpusing pada 1000 RPM. Okey, kita pun dapat 40 kali tayar tu pusing masa 1000 RPM lah. Lepas tu masa 10,000 dapat 400 kali tayar tu pusing. 400 kali laju tu. Lepas tu samalah gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 ni kita pun kira guna formula yang sama, cuma kita ubah dia punya final ratio ni lah. Okey. Final ratio dia okey, ni 12, kita letak 12, kita dapat 81, dapat 800 kan. Yang ni untuk 1000, yang ni untuk 10,000. Lepas tu gear 4, gear 5, and then seterusnya kita kira diameter tayar. 19 inci ni aku boleh dikatakan tipikal bagi tayar motor lah. Tapi tayar Waisuku dia besar, yang standard, yang besar, tapi mungkin dalam 20 ataupun 21 inci, 20 kot kan. So tak apalah, aku ambil 19 inci je. Anggap je korang tukar pakai tayar 125Z ke apa ke kan. Lepas tu diameter dia 19 inci. 19 inci ni satu diameter tayar kan, diameter tayar. Sekarang ni kita nak tahu satu lingkaran tayar tu berapa inci dan berapa kilometer. So kita pun adalah formula dia. Aku tak letak pula kat sini, ya Allah. Formula dia ialah 2πr. Dan kita dapat berdasarkan 19 inci ni, kita dapat satu pusingan tayar tu motor bergerak sebanyak 0.001561 km. Yang ni aku dah kira ni, aku tak letak pula dekat ni. Okey, nanti aku akan letak lah. So 0.001561 km sahaja satu pusingan tayar tu. So tadi kita dapat tahu pusingan tayar tu berapa kan, pada 1000 RPM pada gear 1. Kita pun darab lah. Okey. Tapi ni RPM. Sekarang ni kita nak kilometer per hour. Okey, so kita convert minit kepada hour, kepada jam. So 1 minit jadi 0.01666 jam. Lepas tu kita pun darab lah ni kita punya jarak pergerakan motor pada satu pusingan rim, satu pusingan tayar, kita darab pada 40 pusingan dan bahagi kepada minit, ubah kepada jam ni lah. Sebab kita nak kilometer per hour kan, bukan kilometer per minit kan. So kita darab dapatlah 3.8 km je geng. Kalau korang bawa 1000 RPM pada gear 1 sampai KL. So dia gerak 3.8 km sahaja dalam masa 1 jam. Cuba bayangkan korang bawa gear 1 1000 RPM, agak-agak berapa jam korang sampai KL. KL dalam 300 lebih lah kalau daripada Pekan ni kan, 200 lebih lah, 300 lah macam tu lah. Tapi tak apalah. So kita pun kira pada 1000 RPM 10,000 RPM pula. Lepas tu kita pun letak lah, kita formula yang sama, kita letak pusingan tayar pada 10,000 RPM pada gear 1. 408 kan. Kita pun dapat lah kan, maksimum gear 1 boleh pergi Waisuku standard 38 km per hour. Korang janganlah percaya sangat meter korang tu, hampir semua benda tu. Okay. So ni gear 1 kita dah settle. Kita proceed ke gear 2, 3, 4, 5. Dan kita dapat lah gear 2. Kita dapat kalau 1000 RPM 5.8 km, 10,000 58 km. Dan ni Okay, korang dah boleh baca lah. Aku malah nak baca-baca slide sangat. Okay. So
bila kita dah dapat kilometer ni, kita dah dapat kelajuan motor di setiap gear ni, cara yang paling sedap untuk kita tengok macam mana gear ratio kita ni berfungsi ialah dengan kita melukis graf. Okey, ini terbalik. Ini ialah graf gearbox. Okey, RPM versus speed, kelajuan motor kita, kilometer per hour. Aku tak letak pula dalam kurungan. Lepas tu, okey, gear 1 kita pun plot. Gear 1 RPM 1000, ni satu ni RPM 1000, darab 1000 ni. Satu RPM 1000. Mula-mula dia punya speed berapa tadi? 3.8 kan. Lepas tu 10,000 punya kita plot lah kat sini. So kita ambil pembaris, kita garis. Lepas tu gear 2 pun sama, kita ambil dari sini. Tapi ni aku dot kan. Sebab apa? Sebab gear 1 ni korang tarik sampai RPM 10. Lepas tu korang tukar gear 2, dia terus sambung dekat RPM sini. Dia tak sambung dekat sini. Okay, so dia terus sambung dekat sini. Dia sambung daripada 5 tau. Wah, RPM 5 ditarik balik gear 2 tu. So kita plot ni. Okay, so di sinilah korang dapat kaji gearbox korang sedap ke tak sedap berdasarkan mesin motor korang tu. Okey, sekarang ni untuk motor standard motor standard dia punya graf dyno dia dia tok dekat mid range ni dia kuat tau. Sebab tu lah gear 1 dia tarik. Lepas tu gear 2 ni dia boleh dikatakan ringan lagi untuk tarik daripada gear 4.5 RPM 4.5. Gear 2, gear motor korang gear 2 tu boleh tarik lagi lah daripada 4.5 tu. Kira motor gagah lagi lah. Okey, lepas tu dia tarik sampai RPM 10. Lepas tu dia tukar kepada gear 3. Gear 3 tu dia drop sampai ke RPM 7.5. Lepas tu tarik lagi gear 3 sampai habis. Tukar gear 4. Gear 4 drop sampai ke RPM 8. Tarik lagi. Tukar gear 5. Gear 5 drop sampai ke RPM 8.5. Lepas tu korang tarik lah gear 5 tu. Agak-agak sampai ke tak 10 RPM tu tak tahulah. Tapi maksimum RPM 10. Gear 5 kelajuan dia 115. Ini tayar yang diameter 19 lah. Korang check balik lah tayar korang. Dan sprocket dia 1442 lah. Sprocket standard. Tayar kecil. Memang boleh dikatakan tak laju lah. Mungkin mengerang lah motor ni. Tapi untuk korang kira betul-betul gearbox korang tu, untuk korang tengok reaksi efek gearbox tu dekat setiap penukaran gear, macam ni lah. Korang tengok bila korang gear 1 tukar ke gear 2, dia drop sampai RPM berapa? 4.5 dia drop. Lepas tu RPM 2 dia naik, dia drop sampai 7.5. Ya. Gear 4 dia drop sampai RPM 8. Gear 5 sampai 8.5. So inilah dia kita kaji gearbox. Ini gearbox standard tau. So insyaAllah video akan datang aku akan buat video di mana kita mengacau, kita letak gearbox racing 1, 2 dan 5. Ya, 1, 2 dan 5. Yeah. So aku akan buat video apa efek penukaran gear tu dekat graf ini. Okay, so lepas kita dah faham kos yang murah iaitu tukar gearbox 3 gearbox tu, 3 gigi gearbox tu, lepas tu kita akan proceed ke 6 gear. Kenapa bila kita convert 6 gear susah nak setting sprocket? Sebab ramai orang cakap benda tu. Benda tu logik dan benda tu aku macam aku boleh brain lah. Kenapa dia susah, kadang-kadang susah, kadang-kadang tak susah. Dia ikut jenama jugalah. So kita akan jumpa lagi pada next video. Inilah conclusion dia. Korang punya perangai gearbox korang. Inilah gearbox standard. Okay. So aku lupa nak cakap. Sebenarnya kita kira-kira ni dia ada satu lagi faktor sebenarnya untuk dia efek pada speed tu. Kiraan speed kita tu. Dia disebabkan oleh tire slip.
You know, tayar slip. Tayar tu, permukaan tayar tu, dia tak betul-betul boleh dikatakan bila kita jalan ni, kaki ni ibarat tayar, bila kita jalan ni, dia tak semestinya jejak macam ni tau. Tayar ni ditarik permukaan, dia akan ngesok sikit. Setiap pusingan tu, dia akan ngesok sikit. Sebab itulah bunga tayar korang haus. Okay? So, speed tadi, macam aku cakap, speed yang gear 5 last 113 tu, okay, kalau kita kira faktor tayar slip, dia tak jadi 113, dia jadi kurang daripada 113. Okay. Tapi kita untuk kira gearbox ni, kita tak ambil faktor tayar slip tu, sebab kita pun tak tahu percentage tayar slip di setiap tayar apa semua kan. So kita tak ambil benda tu. Tapi benda ni untuk education, kita kira gearbox saja dulu. Okay, yang tayar slip tu tak apa, kita biarkan dulu faktor dia. Okay, video sampai sini je. InsyaAllah akan ada next episode pasal gearbox ni. Banyak lagi gearbox kita boleh kaji. Okay, banyak jenama pasal gearbox, banyak gigi gearbox. Dan bila kita dah main primary, apa dia punya efek dan sebagainya lah. Okay, so video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.